Selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 50 akan membentangkan tentang penggunaan media sosial di dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hai dan salam sejahtera. Saya Nurul Ansyafiqah binti Zainal daripada program Sinaran Perubatan. Bagi tugasan HFV 24, kami telah menjalankan kajian terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia kerana dapat lihat penggunaan media sosial amatlah meluas di dalam kalangan rakyat Malaysia. Kami juga ingin mengenal pasti sama ada penggunaan media sosial bakal mengubah adab dan akhlak penggunanya dalam membentuk masyarakat harmoni daripada perbilang kaum. Penggunaan media sosial bukanlah hanya tertumpu di Malaysia, malahan di serata dunia. Sebilangan besar pengguna menggunakannya secara tidak berhemah, namun ramai juga yang mengatakan ia telah banyak memudahkan kehidupan mereka. Kami akan mengkaji adakah pernyataan yang dinyatakan adalah benar. Kami juga menumpukan kajian ini kepada kesan-kesan penggunaan media sosial dalam mengekalkan perpaduan negara. Permasalahan kajian yang kami dapati ialah etika penggunaan media sosial bergantung kepada individu terbabit sama ada ia menggunakannya ke arah kebaikan ataupun keburukan. Masyarakat majmuk di Malaysia dilihat sering hidup berkumpulan dalam kalangan kaum sendiri dan mula menyebarkan fahaman tersendiri melalui media sosial dalam mengkritik kaum lain. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kebaikan dan keburukan media sosial terhadap pemikiran masyarakat majmuk secara positif dan negatif, serta mencadangkan cara-cara untuk menggunakan platform media sosial secara berhemah. Skop kajian kami menumpukan kepada masyarakat Malaysia tanpa mengira bangsa. Asas kajian kami adalah untuk mendapatkan pendapat masyarakat berkaitan objektif kajian dan menganalisis keputusan yang diterima. Seterusnya, saya, Hanis binti Othman, akan membentangkan tentang aktiviti dan proses kajian. Pertama sekali, kami akan berbincang untuk memilih tajuk kajian ini, kemudian kami mengenal pasti masalah kajian. Seterusnya, kertas cadangan dihasilkan dan mendapat persetujuan daripada penyelia. Setelah memahami masalah kajian ini, borang soalan selidik iaitu Google Form telah disediakan. Borang soalan selidik ini telah diedarkan secara atas talian melalui WhatsApp. Jumlah responden bagi borang soalan selidik ini ialah 60 orang. Kemudian maklumat dikumpulkan dan analisis data dilakukan. Akhir sekali, laporan ditulis dan dibentangkan kepada penyelia. Analisis dapatan kajian kami terdiri daripada 5 bahagian iaitu bahagian A, B, C dan E, iaitu berkaitan dengan latar belakang responden, kebaikan penggunaan media sosial, keburukan penggunaan media sosial, cara-cara penggunaan media sosial secara beretika dan akhir sekali berkaitan dengan refleksi diri. Selamat sejahtera, saya Nur Afifah binti Abdul Rahim dari kursus Bioperubatan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang latar belakang responden. Jumlah responden kami adalah sebanyak 60 orang dan kebanyakan daripada mereka terdiri daripada mereka yang berumur 21 hingga 22 tahun dan 76.7% daripada responden adalah berjantina perempuan dan kebanyakan responden kami terdiri daripada mereka yang berbangsa Melayu dan juga Cina. Berdasarkan kajian ini, kami mendapati bahawa kebanyakan responden mendapat berita terkini melalui media sosial iaitu seramai 56 orang daripada 60 orang responden. Ini menunjukkan bahawa media sosial sangat memainkan peranan yang penting dalam menyampai berita terkini kepada masyarakat. Dan seterusnya, media sosial yang sering digunakan oleh responden adalah Facebook di mana 42 orang daripada 60 orang responden menggunakannya. Daripada 60 orang responden, sebanyak 53.3% daripadanya menggunakan media sosial selama 1 hingga 5 jam sehari. Manakala tiada yang mengatakan bahawa mereka tidak menggunakan media sosial. Ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat adalah tinggi. Seterusnya kita beralih pula kepada bahagian B iaitu tentang kebaikan penggunaan media sosial terhadap pemikiran masyarakat secara positif. Berikut merupakan analisis yang dibuat berdasarkan kepada respon 60 orang responden. Antara kebaikan yang telah kami senaraikan adalah seperti masyarakat dapat mempelajari keunikan adat resam, pantang larang dan cara-cara pemikiran bangsa melalui media sosial. Dan kebanyakan responden bersetuju bahawa masyarakat mampu menambahkan pendapatan bulanan mereka dengan membuat dan mempromosikan bisnes mereka melalui media sosial. Berdasarkan razia ini, didapati bahawa kebanyakan responden bersetuju dengan kebaikan media sosial telah disenaraikan. Tetapi, terdapat seramai 14 orang responden tidak pasti sama ada keadilan sosial seperti kebebasan bersuara dapat dipertahankan atau tidak. Sebenarnya tidak dapat dinafikan penggunaan media sosial akan memberi keadilan sosial kepada masyarakat. Hal ini kerana
Mereka mempunyai kebebasan untuk menyokong atau membantah sesuatu isu. Namun, masyarakat perlu sentiasa mengingatkan diri kepada batas-batas penggunaan media sosial bagi menjaga hubungan di antara satu sama lain. Selamat sejahtera doktor dan ahli-ahli kumpulan. Nama saya Huzian dari program Dietetik. Saya akan sambung untuk membincangkan analisis dapatan kajian kami. Terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan keburukan penggunaan media sosial terhadap pemikiran masyarakat telah dinyatakan untuk responden memilih sama ada sangat setuju, tidak pasti, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Berdasarkan rajah ini, didapati bahawa terdapat 36 orang responden sangat setuju bahawa gejala buli cyber akan berlaku dengan memuat naik komen yang tidak senonoh di media sosial. Namun, seramai 20 orang responden tidak pasti bahawa sama ada masalah pencurian akan berlaku atau tidak untuk mengikut gaya idola mereka. Sebenarnya, penggunaan media sosial akan menyebabkan remaja lebih cenderung kepada gejala negatif seperti pencurian kerana mereka yang tidak berkeupayaan ingin menunjukkan kemewahan hidup mereka. Terdapat beberapa keburukan lain yang telah dinyatakan oleh responden. Kebanyakan responden berpendapat bahawa keupayaan untuk berfikir akan terjejas kerana masyarakat sekarang banyak bergantung pada Google. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan cara-cara penggunaan media sosial secara beretika dan rasional juga telah dinyatakan. Terdapat 51 orang responden sangat setuju bahawa jangan berkongsi maklumat peribadi yang penting di media sosial kerana tindakan ini akan membawa ancaman keselamatan peribadi seperti kecurian identiti. Terdapat beberapa cara lain yang telah dicadangkan oleh responden. Memang tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat perlu menyemak kesahihan maklumat supaya tidak menyebarkan maklumat yang palsu di media sosial. Melalui kajian ini, kami telah mendapati bahawa media sosial dapat mempromosikan sikap bekerjasama dan saling menghormati dalam kalangan masyarakat kerana rakyat Malaysia boleh mengetahui budaya bangsa lain melalui media sosial. Namun, sesetengah pengguna luar bandar tidak mempunyai pengetahuan teknologi yang sempurna sehingga menyebabkan kewujudan perbezaan dalam penggunaan media sosial. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang isu-isu semasa dalam media sosial. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan pengambilan budaya. Dalam isu ini, kami akan menekankan tentang perbezaan di antara pengambilan budaya dan penghayatan budaya. Dan kami telah mengambil contoh isu Mirafiza yang telah membangkitkan isu pengambilan budaya kaum India. Dan berdasarkan perbincangan ini, kami telah mendapati bahawa reaksi masyarakat adalah berbeza terhadap isu Mirafiza ini. Isu pengambilan budaya timbul apabila dilihat seorang selebriti tempatan, Mirafiza, mengenakan busana lehengan India ketika mempromosikan sebuah jenama kantor lekap. Isu ini menimbulkan amarah dalam kalangan kaum India dan telah menjadi perbalahan antara kaum majoriti dan kaum India di Twitter. Kaum majoriti menganggap perbuatan Mirafiza sebagai penghayatan budaya, tetapi maksud penghayatan budaya ialah mendapat inspirasi, mengetengahkan aspek dan menyumbang kepada kesejahteraan dan pemeliharaan budaya tersebut yang sama sekali tidak diekspresikan oleh Mirafiza yang dilihat hanya untuk mengaut keuntungan semata dalam pandangan kaum India. Di Malaysia, perbuatan rasisme jarang ditunjukkan secara terbuka. Jadi, apabila isu ini disuarakan, masyarakat mula mengecam tindakan kaum minoriti. Reaksi masyarakat menunjukkan tiada kesatuan antara kaum walaupun kita hidup dalam satu negara yang sama. Isu ini tercetus kerana keterikatan identiti yang tidak seimbang dengan keadaan politik dan material yang menunjukkan kaum minoriti tidak memiliki layanan istimewa seperti kaum lain dengan alasan diskriminasi ekonomi positif. Cara terbaik untuk menghindari pengambilan budaya adalah dengan benar-benar memahami dan menghormati budaya yang ingin ditunjukkan. Sebagai contoh, Yuna yang menggunakan model India dalam karya muzik videonya yang bertemakan Bollywood. Cara Yuna amat menunjukkan maksud penghayatan budaya yang sebenar. Keinginan untuk mempelajari budaya lain tidaklah salah, tetapi kita perlulah mengetahui batasan budaya tersebut supaya tidak terjerumus dalam pengambilan budaya.
Pengajaran daripada isu ini ialah jika seseorang menyuarakan ketidakselesaan mereka, kita perlulah mengubah sikap dan menghormati perasaan mereka. Konsep kesedaran budaya merujuk kepada kesedaran bahawa setiap orang mempunyai latar belakang dan pendapat yang berbeza. Jadi konsep ini menjadi sangat penting dalam pembentukan sebuah masyarakat yang harmoni yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, isu semasa yang akan dibincangkan ialah isu rokok dijadikan bahan jenaka. Kami akan membincangkan tindakan yang telah diambil oleh masyarakat Malaysia dan pihak sekolah lain sebab pelaksanaan kempen Make School a Safer Place, sokongan daripada ahli parlimen, selebriti tanah air dan guru di media sosial, serta pencetusan isu diskriminasi jantina. Berkaitan dengan seorang murid perempuan bernama Ain yang memaknai sebuah video di TikTok menceritakan seorang guru lelaki membuat jenaka tentang rogol. Guru lelaki tersebut berkata jika mahu merogol seseorang, rogollah mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Segelintir masyarakat Malaysia menyokong perbuatan yang dilakukan oleh Ain kerana berani bersuara di media sosial. Mereka meninggalkan komen-komen positif serta memohon agar Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius akan isu ini. Namun, masih terdapat segelintir pihak yang memandang remeh tentang perkara ini dan menganggap gurauan itu sebagai perkara biasa. Mereka juga berkata bahawa pemakaian dan perwatakan seorang perempuan itu merupakan punca kepada berlakunya rogol. Ain telah mengadakan satu kempen yang dinamakan Make School a Safer Place. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat Malaysia tentang isu gangguan seksual. Ain memberitahu bahawa dia ada menerima surat amaran dari pihak sekolah dan boleh dibuang sekolah sekiranya gagal menunjukkan sebab ketidakhadirannya. Dia berasa kecewa dengan tindakan pihak sekolah tersebut kerana merasakan dirinya dihukum kerana kelantangan bersuara. Rata-rata rakyat Malaysia masih tidak sedar akan budaya rogol atau lebih buruk lagi mereka sendiri terjebak dengan gurauan rogol tersebut. Selain itu, isu diskriminasi jantina di Malaysia juga perlu dipandang serius. Di Malaysia, 50% penduduknya adalah wanita tetapi mereka masih didiskriminasi dan tidak dipertimbangkan dalam proses membuat keputusan dalam masyarakat. Melalui isu ini, kita dapat lihat bahawa masih terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang tidak memandang serius terhadap isu rogol ini. Sebahagian masyarakat Malaysia menganggap isu rogol ini masih boleh dibuat gurauan dan tidak salah untuk membuat gurauan. Media sosial boleh digunakan dengan bijak oleh masyarakat dengan menyebarkan video dan maklumat yang sahih tentang kepentingan membanteras isu-isu negatif seperti isu rogol dan pelecehan seksual. Setiap guru di sekolah perlu menggunakan budi bicara yang luhur dan tata cara disiplin yang menyeluruh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran semasa mendidik pelajar. Isu semasa yang ketiga ialah konflik Palestin-Israel. Kami akan membincangkan secara tentang konflik ini, tindakan yang telah diambil, kesan daripada tindakan tersebut dan nasib orang asli dikaitkan dengan nasib rakyat Palestin. Jadi, setakat ini sahaja yang saya sampaikan. Saya berasa gembira dan bersyukur kerana telah menimba banyak ilmu pengetahuan dalam proses mencari dan memahami isu-isu semasa yang telah dinyatakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Zian. Seterusnya, konflik antara Palestin dan Israel tercetus kembali apabila polis Israel menyerang dan menyerbu jemaah yang sedang bersolat di Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan. Majoriti masyarakat Malaysia memilih untuk mempertahankan Palestin kerana isu ini telah melibatkan agama dan hak kemanusiaan. Kempen Israel Koyak telah digerakkan oleh rakyat Malaysia untuk menjatuhkan moral pengganas Zionis. Perkataan seperti Free Palestine juga telah digunakan di seluruh dunia dalam media sosial. Aktivis mengadakan kutipan dana untuk membantu penduduk Palestin. Kempen memboikot barangan yang menyumbang kepada Israel oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dengan menyerbu premis untuk memboikot barangan pro-Israel. Tindakan ini manakala mendapat tidak persetujuan daripada Mufti Kelantan kerana ini dapat memberi kesan kepada para pekerja di Malaysia. Selain itu, masih terdapat juga segelintir pengguna media sosial yang menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Mereka mengatakan bahawa Malaysia berada dalam senarai peperangan dengan Israel. Seterusnya, rata-rata rakyat Malaysia tidak dapat membezakan antara Yahudi dan Zionis. Tidak semua orang Yahudi menyokong kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Di samping itu, terdapat segelintir rakyat Malaysia yang menyuarakan pendapat mereka bahawa masyarakat Malaysia terlalu mementingkan isu negara lain, sedangkan di Malaysia juga terdapat isu orang asli. Isu ini didapati bahawa masih ramai masyarakat Malaysia yang amat prihatin terhadap konflik Palestin-Israel.
Para pengguna media sosial perlu bijak menapis kesahihan sesuatu berita yang diterima kerana penyebaran berita palsu dilihat sebagai perkembangan yang tidak sihat bagi masyarakat Malaysia. Daripada isu ini juga, boleh dilihat bahawa hak kemanusiaan di Malaysia, terutamanya golongan orang asli yang tidak diberikan hak sama rata seperti bangsa-bangsa lain di Malaysia juga telah dibangkitkan. Sekali rumusan, kajian ini telah memenuhi objektif kajian dan menjawab persoalan kajian. Setelah menjalankan kajian ini, kami dapat memahami dengan lebih mendalam tentang penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, media sosial dapat mempengaruhi akhlak dan pemikiran seseorang individu dengan masyarakat Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk menangani penyalahgunaan media sosial seperti memastikan kesahihan sesuatu maklumat, berwaspada apabila melayari media sosial dan undang-undang juga boleh diperketatkan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih.